Korea Selatan, memang dah jelas, negara itu terkenal dengan industri hiburan mereka yang mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia. Namun, tahukah anda yang Korea Selatan dulu pernah ada sejarah hitam yang mengorbankan banyak rakyatnya? Kalau nak tahu kisahnya, anda kena baca artikel ni sampai habis. Pemerintahan tentera pada era 1980, Korea Selatan telah mengalami kekosongan kuasa dalam pemerintahan selepas Presiden ketiga negara itu dibunuh. Untuk mengisi kekosongan itu, Jeneral Chun Doo-hwan telah dilantik dan diberi kuasa penuh ketenteraan Korea Selatan ketika itu. Bila dah mendapat kuasa, dia memujuk Presiden keempat Republik Korea, Choi Kyu-ha untuk memberikan dia jawatan Ketua Agensi Perisikan Pusat Korea pada April 1980. Disebabkan lantikan ini, Chun Doo-hwan telah mengisytiharkan undang-undang tentera di mana setiap peraturan dan hukuman yang dijalankan adalah sama rata kepada setiap rakyatnya. Disebabkan pemerintahan tentera, rakyat Korea terpaksa hidup di bawah pemerintahan seorang diktator yang mempunyai kuasa penuh dalam membuat apa-apa keputusan dan kawalan mutlak ke atas orang bawahannya. Apabila undang-undang tentera diperkenalkan, rakyat Korea Selatan membantah kerana dianggap tidak adil untuk rakyat biasa. Sebabnya, banyak kebebasan yang telah disekat oleh Jeneral Chun Doo-hwan ini termasuklah hak asasi manusia dan kebebasan untuk bersuara. Hal ini telah membebankan rakyat kerana pemerintahan negara yang tak stabil dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan. Disebabkan itu, mereka semua cuba untuk menentang sistem pemerintahan berbentuk otoritarian ini. Peristiwa ini berlaku pada 18 Mei hingga 27 Mei 1980 di mana seramai 200,000 rakyat Korea Selatan telah berkumpul di Bandar Gwangju untuk tunjuk perasaan dan membuat rusuhan kepada kerajaan. Sebabnya adalah untuk memaksa kerajaan tukar sistem pemerintahan sedia ada kepada sistem pemerintahan bercorak demokrasi. Disebabkan ini, Jeneral Chun Doo-hwan berasa tergugat dengan kebangkitan rakyat lalu mengerahkan pasukan tentera seramai 26,000 orang daripada pelbagai unit untuk meredakan situasi tegang itu. Dia juga menghantar askar payung terjun elit daripada Special Forces untuk sama-sama membantu tentera Korea Selatan. Dengan berpakaian lengkap bersama senjata api dan bayonet, tentera Korea cuba meleraikan rusuhan itu dengan menembak, memukul, menyeksa serta menikam penunjuk perasaan yang ada di situ. Apa yang lagi teruknya, mereka menceroboh masuk tempat-tempat awam seperti hospital dan kedai gunting rambut lalu membunuh sesiapa sahaja yang melawan. Disebabkan kekurangan senjata, rakyat Korea telah mencuri pelbagai senjata api daripada balai polis dan gudang-gudang senjata bagi melawan tentera Korea itu. Pada masa yang sama, pihak polis telah bertindak sebagai pengaman dan dilarang sama sekali untuk melepaskan tembakan bagi mengelakkan jumlah kematian daripada meningkat. Walau bagaimanapun, Ketua Polis Korea, Ahn Byung-ha yang memberi arahan itu telah dipenjara dan diseksa kerana melanggar kemahuan Jeneral Chun Doo-hwan. Setelah digantikan dengan Ketua Polis yang baru, seramai 18,000 anggota polis diarahkan untuk menunjukkan tingkah laku yang sama seperti tentera. Namun begitu, rakyat Korea tidak berasa goyah kerana bilangan yang menentang semakin ramai dari hari ke hari. Disebabkan semangat rakyat yang kuat dalam perjuangan ini, pihak tentera terpaksa mengalah dan berundur daripada Bandar Gwangju. Akhirnya, pada awal bulan Jun 1980, rusuhan rakyat telah pun tamat dan kerajaan Korea Selatan telah bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi melantik Presiden Korea yang baru. Mengikut rekod, dianggarkan sebanyak 1,800 hingga 3,500 masyarakat awam telah dibunuh. Ada juga laporan yang mendakwa beberapa rakyat Korea Selatan yang tidak bersalah telah ditahan, diseksa, malah diperkosa semasa dalam tahanan tentera. Pada tahun 1996,
Chun dijatuhi hukuman mati kerana peranannya dalam penindasan pemberontakan Gwangju yang membawa kepada kematian ratusan, mungkin beribu-ribu, rakyat. Chun telah diampunkan pada tahun berikutnya, bersama-sama dengan Roh Tae Woo yang telah dijatuhi hukuman 17 tahun oleh Presiden Kim Yang-sam. Atas nasihat Presiden terpilih Kim Dae-jung yang akan dijatuhkan hukuman mati oleh pentadbiran Chun kira-kira 20 tahun. Tahun sebelumnya, Chun dan Roh masing-masing didenda $203 juta dan $248 juta, jumlah yang digelapkan melalui rasuah semasa rejim mereka, yang kebanyakannya tidak pernah dibayar. Pada tahun-tahun terakhirnya, Chun telah dikritik kerana pendiriannya yang tidak menyesal dan kekurangan penyesalan atas tindakannya sebagai diktator dan rejimnya yang lebih luas. Chun meninggal dunia pada 23 November 2021 pada usia 90 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri, 3 anak lelaki dan seorang perempuan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow, like dan subscribe untuk dapat info-info menarik daripada channel ini.